Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa qurrati a'yunina wa imamina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang sama-sama kita meminta pertolongan, dan segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang sama-sama kita meminta pengampunan. Hanya kepadamu ya Allah kami berlindung dari keburukan jiwa-jiwa kami, dan hanya kepadamu ya Allah kami berlindung dari keburukan amalan-amalan kami. Selawat salam ke atas junjungan besar kekasih kita, suri tauladan kita, penghulu kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta sekalian sahabat dan kerabatnya ajma'in. Muslimin muslimat rahimakumullah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Sekali lagi dapat kita bertemu pada pagi Ahad yang berbahagia ini di Masjid Ma'ruf dalam rangka sama-sama kita membaca kitab Mau'izatul Mu'minin karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Muslimin muslimat rahimakumullah, seperti mana yang saya sebutkan kepada anda, pada minggu ini kita akan berpindah kepada bab baru, yaitu kitab Rahsia Sembayang dan Keutamaannya. Seperti biasa saya akan mengatakan qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Muslimin muslimat rahimakumullah, harus kita fahami kaitan bab yang baru dengan kaitan bab yang telah kita bincangkan pada minggu-minggu yang lalu. Ia tak lain tak bukan, setelah seseorang muslim atau orang mukmin membersihkan dirinya dari kotoran dan najis, setelah ia membersihkan dirinya daripada hadas yang kecil ataupun yang besar, dan setelah dia memelihara fitrah dengan membersihkan sesuatu yang berada dalam tubuh badannya yang tidak memberi faedah atau manfaat pada dirinya, tiba masanya bermakna seorang muslim itu sudah menjaga taharah dalam peringkat yang mendasar. Peringkat pertama, sehubungan dengan itu, taharah yang selama ini dia lakukan harus berkembang, meningkat, dan membawanya di saat dia melaksanakan ibadat-ibadat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan tidak ada terpisahnya taharah di dalam kehidupan seorang muslim atau seorang mukmin sehariannya. Sehubungan dengan ini, di dalam kitab Rahsia Sembayang dan Keutamaannya, sekali lagi kita akan lihat ketokohan Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam membahaskan bab ini. Beliau memulakan dengan 3 fakta utama. Pertama, beliau menegaskan bahawa solat merupakan tiang agama. Ini seperti mana kita sedia maklum dan sering kita dengar pesanan Rasulullah SAW yang mengatakan solat adalah tiang agama.
Sesiapa yang mendirikan solat bermakna dia mendirikan agamanya. Dan sesiapa yang meninggalkan solat bermakna ia meruntuhkan agamanya. Itu dia maksud hadis. Atau kama qala Rasul. Kedua, solat juga adalah tempat berlindung atau tumpuan segala keyakinan. Ini tidak lain tak bukan kerana di saat seorang Muslim atau seorang mukmin itu mengerjakan ibadat solat, ini bermakna tumpuannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan dia sedang bertemu dengan Allah, di situlah insya-Allah Allah akan anugerahkan kepada orang yang mengerjakan solat keyakinan, keimanan, keteguhan bahawa bersamanya adalah Allah Subhanahu wa taala di mana jua dia berada. Dan selanjutnya Imam Ghazali mengatakan solat itu adalah penghulu segala amalan-amalan kebaikan, kebaktian dan ketaatan. Ini yang sering saya sebutkan dalam kuliah, solat itu adalah ibu, induk segala amalan. Kerana nanti di kampung akhirat, amalan yang pertama yang akan Allah hisab daripada hamba-hambanya bermula dengan solat. Ini nak menjelaskan bahawa pentingnya solat itu jika dibandingkan dengan amalan-amalan yang lain. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah, itu ketokohan pertama Imam Ghazali dalam memulakan bab rahsia sembahyang dan keutamaannya. Selanjutnya, jika kita sudah mengetahui tentang pentingnya solat, dan Imam Ghazali ingin menekankan sesuatu yang berada bersama solat atau yang berhampiran dengan solat atau yang datang selepas atau sebelum solat juga merupakan perkara-perkara yang penting. Tak lain tak bukan kerana perkara-perkara tersebut terkait rapat dengan ibadat solat. Justru itu beliau memulakan selepas menjelaskan rahsia sembahyang dan keutamaannya, yang pertama kepentingan iaitu kepentingan azan. Dan insya-Allah pada hari ini kita cuba memahami, menghayati akan kepentingan azan dan bagaimana pelaksanaannya dalam konteks kita hari ini. Muslimin muslimat rahimakumullah, kalau kita lihat tentang keutamaan azan, ianya boleh dibahagikan kepada 3 bahagian atau 3 perkara. Yang pertama, kelebihan orang yang melaungkan seruan azan, iaitu para muazzin. Kedua, kelebihan orang-orang yang menyahut seruan azan. Ketiga, iaitu kelebihan orang-orang yang membaca doa selepas seruan azan berkumandang. Itu dia 3 perkara penting yang berkaitan dengan azan. Yang pertama, iaitu orang yang melaungkan azan. Ada sepotong hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yasma'u nida'al muadzin jinnun wala insun wala syai' illa syahida lahu yaumal qiyamah. Maksudnya, tiada seorang jin atau manusia atau sesuatu benda apapun yang mendengar seruan suara panggilan azan itu, melainkan dia akan menyaksikannya di hari kiamat kelak. Masya Allah. Ini bermakna kalau seseorang itu melaungkan azan dan azannya didengari oleh manusia, jin ataupun sesuatu, bermakna akan menjadi saksi di hari akhirat
manusia, jin dan sesuatu itu bahawa fulan bin fulan telah melaungkan azan. Masya Allah, ini kelebihan orang-orang yang melaungkan azan. Di sana ada sepotong hadis lain yang menjelaskan bahawa maksud hadis, orang yang melaungkan azan di dunia itu, nanti di akhirat leher mereka adalah leher yang jinjang. Atwalu a'naqan yaumal qiyamah. Maksud hadis ini yaitu nanti di hari akhirat, di mana ramai manusia berhimpun, akan terserlahlah orang-orang yang di dunia pada dahulu mereka adalah orang-orang yang melaungkan azan. Perbezaan mereka dari makhluk-makhluk yang lain kerana keterselahan ataupun keterhadapan mereka kerana leher mereka jinjang. Leher jinjang melambangkan keindahan, ataupun kalimat leher jinjang adalah satu kiasan bermakna tempat mereka adalah yang terserlah jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain di saat mereka berada di alam akhirat. Moga-moga Allah merahmati mereka dan mengurniakan juga kepada kita orang-orang yang pernah melaungkan seruan azan. Amin. Kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan bagi seseorang yang mana bila mendengar seruan azan dilantun atau dikumandangkan atau diperdengarkan, hendaklah dia menjawab respon setiap seruan yang dilaungkan oleh para muazzin. Dalam sepotong hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muazzin." Maksudnya, apabila kamu mendengar seruan azan, maka ucapkanlah seperti mana yang diucapkan oleh muazzin itu sendiri. Kita ulang balik apa yang diucapkan oleh muazzin, dan apabila muazzin sampai kepada hayya 'alas solah dan hayya 'alal falah, kita ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Kemudian yang ketiga, fadilat yang berkaitan dengan azan, iaitu seseorang yang membaca doa selepas azan. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadisnya Rasulullah bersabda, "Man qala hina yasma'un nida, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah." Maksudnya, sesiapa yang mendengar seruan azan lalu dia membaca, "Ya Allah, Tuhannya doa yang sempurna ini," atau Tuhan yang mensyariatkan seruan azan ini dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan utama, dan bangkitkanlah dia pada tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Muslimin muslimat rahimakumullah, sesiapa yang membaca doa ini selepas azan, Rasulullah mengatakan dalam hadis, halat syafaati, orang itu pasti mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat rahimakumullah, doa ini sering kita dengar daripada corong-corong radio ketika waktu solat azan berkumandang dan dilaungkan doa ini selepas azan. Pada hari ini ingin saya tekankan maksud yang tersirat daripada doa ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita di saat membaca doa ini
kita fahami dengan baik. Yaitu, apabila kita mengatakan Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, yaitu ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan. Ad-da'wa at-tammah, seruan azan adalah seruan yang sempurna. Kenapa dia mengatakan ad-da'wa at-tammah, seruan yang sempurna? Kerana di dalam doa tersebut ada kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mengikut tafsiran ulama hadis. Was-salatil qa'imah, dan solat yang akan didirikan. Kerana solat yang akan didirikan diiringi sebelumnya seruan, lantunan, azan. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, dan kurniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan utama. Di sini ada dua, al-wasilah dengan al-fadilah. Al-wasilah mengikut dalam hadis adalah suatu tempat yang tinggi di dalam syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda menegaskan bahawa al-wasilah itu adalah satu tempat yang tinggi di dalam syurga yang tidak akan diperolehi melainkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan aku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengharapkan wasilah itu adalah bahagian untuk diriku. Atau kama qala Rasul. Itulah yang diharap-harapkan atau yang dicita-citakan, yang diinginkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar Rasulullah dikurniakan al-wasilah. Sebab itu, sesiapa yang membaca doa ini selepas azan dan memohon wasilah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ianya akan memperolehi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Manakala al-fadilah, al-fadilah adalah satu tempat tambahan tinggi juga yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam moga-moga diperkenankan. Moga-moga Allah SWT memperkenankan doa kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut. Di antara kandungan doa ini, wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atta. Maknanya, bangkitkanlah dia pada tempat yang terpuji. Al-maqam al-mahmud, yang engkau janjikan. Makna bangkitkanlah dia tempat yang terpuji. Al-maqam al-mahmud mengikut ahli hadis adalah tempat di mana nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima syafaat al-uzma, syafaat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan syafaat itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menganugerahkan kepada hamba-hamba yang beriman. Ya Allah, moga-moga kita semua memperolehi syafaat daripada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah, ini dia kepentingan azan yang saya sebutkan mempunyai 3 perkara, iaitu pertama, keutamaan orang yang melaungkan azan, yang kedua, keutamaan orang yang menyahut seruan azan, yang ketiga, keutamaan orang yang membaca doa selepas azan. Sebab itu kalau dulu guru-guru kami menganjurkan kepada kita selepas baca doa ini, kita boleh tambah lagi, kerana doa yang mustajab adalah doa selepas azan. Sebab tu guru-guru kami dulu mengajar kami, bila habis membaca doa ini, kita sambung lagi dengan mengatakan Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kita mohonkan doa untuk kedua ibu bapa kita dan seluruh ibu bapa yang telah selama ini mendidik anak-anaknya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat rahimakumullah, sebelum kita berpisah daripada kuliah pagi ini, ingin saya tekankan bahawa dalam situasi kita berhadapan dengan wabak COVID-19, ini tidak bermakna
seruan azan itu tidak dapat dilaksanakan. Meskipun kita tidak dapat dengar lagi seruan azan di masjid, namun ia tidak terhalang untuk kita melantunkan seruan azan di rumah-rumah kita. Di saat kita melaksanakan solat berjemaah bersama ahli keluarga kita. Latihkanlah anak-anak kita untuk melaungkan seruan azan. Lepas dilaungkan seruan azan itu, sama-sama kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kedudukan yang tertinggi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas itu, kita bacalah doa untuk kesejahteraan ibu bapa kita. Dan siapa yang selama ini telah berkorban untuk kita. Jadi, kita boleh melaksanakannya. Kita boleh melakukannya seperti dahulu sebelum berlakunya wabak. Moga-moga dengan kita terbiasa melaungkan azan di rumah, iqamah di rumah, rumah kita bercahaya dengan cahaya agama, cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala, cahaya wudu, cahaya solat berjamaah, dan cahaya hidup di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberkati kehidupan kita di dunia dan di akhirat, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat kepayahan yang sedang kita alami hari ini dan Allah gantikan dengan yang sebaik mungkin, yaitu keamanan, kesejahteraan, kemakmuran di negara kita Singapura dan umat dunia hari ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.